Cuba kita perhati ayat ni. Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah kata, Allah tak perintah kepada kita, tidaklah, Allah kata mereka diperintah, wa ma umiru, tidaklah Allah kata aku perintah mereka, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku dengan penuh keikhlasan. So itu perintah Allah. Sebut saja ibadat, Allah mau isi kepada ibadat itu adalah ikhlas. So kalau ada ikhlas, tak ada ibadat tak boleh, ada ibadat tak ada ikhlas tak boleh. Tidaklah mereka diperintah supaya beribadat pada Allah, melainkan ibadat itu mesti ada isi dia, ikhlas. Sama dengan ayat Zariyat kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah ulang balik dalam ayat ni. Ulama tafsir kata bila masuk aja sahabat ke Madinah, ayat ni Nabi baca dulu. Di Mekah Nabi tak baca ayat ni, di Madinah Nabi ulang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahawa tidaklah mereka diperintah supaya beribadat kepada Allah, melainkan dalam ibadat itu kena ada ikhlas. Baik. Kemudian Allah kata hunafa'a. Inilah Allah kata agama yang hanif, agama hunafa, agama yang hanif. Agama ini sangat cenderung kepada keikhlasan. Condong dia bawa umat dia condong jiwa kepada jiwa hanif, jiwa yang ikhlas. Kalau dalam tauhid, ikhlas maksud dia tauhid. Kalau dalam ibadat, ikhlas maksud dia tidak riak. Maka agama ini hunafa, agama yang condong kepada keikhlasan, agama yang bawa kita kepada keikhlasan. Allah kata wa yuqimus salah, dan dirikan akan sembahyang. Cuba tengok sahabat, Allah kata wa yuqimus salah, dirikan sembahyang. Kita terjemah dirikan sembahyang, betul lah juga. Tapi begini, dalam dunia ni sahabat, dalam hidup kita, berdiri ni ada berapa jenis? Berdiri tunggu bah, berdiri kena denda, berdiri apa lagi? Berdiri memberi penghormatan kepada lagu kebangsaan. Berdiri apa? Berdiri kerana tempat duduk tak ada. Jadi banyak berdiri. Baik. Banyak begitulah suasana kita berdiri. Tapi dalam ayat ni Tuhan kata wa yuqimus salah. Apabila kamu berdiri kepada Tuhan, kamu kena berdiri dalam wajah orang sembahyang, bukan orang kena denda, bukan wajah orang yang tunggu bah, tempat duduk tak ada nak duduk. Tapi kamu berdiri itu berdiri get ready nak sembahyang, berdiri untuk sembahyang. Yang pertama sembahyang untuk ibadah, yang kedua dalam ibadah tu kena ada ikhlas, yang dalam ibadah itu kena ikut Nabi Muhammad, yang dalam ibadah itu kena ada kecintaan kita kepada yang kita ibadahi, dan dalam ibadah itu kena ada khauf, kena ada perasaan takut dan perasaan harap, dan dalam ibadah itu kena ada perasaan apa? Perasaan syukur kerana kita dipilih untuk buat ibadat. Maka kerana solat itu ibadat, dan Allah sebut ayat awal, mereka tidak diperintah supaya beribadat melainkan ikhlas. Maka apabila mereka nak sembahyang tu ibadat, kena ada ikhlas. Bagaimana orang berdiri nak sembahyang, nak mencapai, nak mendirikan ibadat, dan dalam hati dia ada ikhlas, macam mana dia berdiri? Nah, maka Allah sebut awal dah dalam An-Nisa. Apa Allah kata? Jangan berdiri macam mana? Idza qamu ila salati qamu kusala. Ini orang tak ikhlas. Ini bukan orang buat ibadat. Jadi ikhwan, apabila kita bangkit berdiri untuk sembahyang, kita bangkit berdiri dengan kita mengetahui hakikat solat, ketinggian solat, nilai solat, kemuliaan solat, kebesaran solat, dan kita tahu solat itu kena ada apa di dalam dia, kita kena contoh siapa, dan kita tahu bahawa dalam solat itu apakah perasaan kebatinan kita kena ada, macam mana kita akan berdiri. Kalau kita boleh memenuhi syarat-syarat ni,
Maka orang tanya pada kita, macam mana kita nak tahu solat kita diterima? Maka kita jawab, apabila kita boleh menyempurnakan syarat-syarat ibadat ini, maka tak ada sebab Allah nak tolak solat kita. Maka apabila kita menyempurnakan syarat-syarat taubat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seingat saya kita bincang 7 atau 8. Maka kalau kita dah boleh sempurnakan benda itu, maka tak ada sebab kenapa taubat kita ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan kita menjaga dua perkara tadi yang disebut oleh Tuan Guru kita Ustaz Adnan, janganlah kita taubat masa bila nyawa sampai tang sini, dan lagi satu, jangan taubat bila matahari terbit sebelah barat. Itu saja. Cuma kalau kita buka dalam riwayat yang dhaif, yang berstatus mauquf, dia mauquf tapi dia dhaif, maka disenaraikan di situ ada lebih kurang 7 tanda orang yang bertaubat. Tapi riwayat itu kita tak ambil berat sangat kerana dia adalah riwayat yang dhaif, tak sampai kepada Nabi. Jadi menjawab persoalan tanya daripada sahabat Muhammad Akhir Ahmad tadi, begitu cara kita mengetahui sahabat. Merujuk kepada saya tak ingat siapa yang tanya soalan ni. Merujuk kepada soalan, adakah masa tertentu untuk bertaubat? Itu soalan yang kedua. Masa tertentu untuk bertaubat, Allah Ta'ala yang maha mengetahui sahabat. Masa bila kita nak bertaubat? Kalau berdasarkan hadis yang kita jumpa hari itu dengan kedudukan dia yang hasan, apabila kita sedang kata kita berdosa. Kan Nabi sebut kan, siapa yang buat satu dosa, kemudian dia pergi ambil wuduk, dia sempurnakan wuduk dia sembahyang 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah ampun dosa dia. Maka itu time dia. Bila kita rasa kita berdosa sangat, tak payah tunggu raya. Nak sampai raya nak minta maaf tak boleh. Pasal apa? PKP. Sangkut lagi. Tunggu pula raya tahun depan. Jadi ini semua tak betul. Rasa saya bersalah, sembahyang 2 rakaat, ambil wuduk elok-elok, sembahyang 2 rakaat. Tak kira sembahyang apa. Sembahyang sunat wuduk pun tak apa. Sembahyang tahiyatul masjid pun tak apa. Belah siang pun boleh, belah malam pun boleh. Kebetulan kita ingat nak bertaubat pasal kita rasa macam kita buat dosa. Kebetulan kita ambil wuduk, orang bang lohong. Sembahyang lohong. Seutama-utama solat adalah solat fardu. Sangat dicintai oleh Allah. Lepas tu istighfar. Astaghfirullah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sayyidul istighfar. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Ayub pada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik. Baca, lepas tu angkat tangan, ya Allah, saya rasa saya macam berdosa, ya Allah ampunkan saya. Itulah masa dia. Apabila Allah mengilhamkan kepada kita rasa bersalah, bermakna Allah nak menerima taubat kita. Begitu sahabat. Baik, itu di antara dua soalan berkaitan dengan tajuk yang silam. Baik, ini tajuk malam ini berkaitan dengan bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala, pada muka surat 171. So ini bab yang kita masuk. Baik ikhwan, kata penulis kita, ketahui olehmu bahawasanya, kalau dalam kitab asal dia kata i'lam, terjemah Melayu dia kata ketahui olehmu. Ini dalam Ihya pun dia guna perkataan yang sama, i'lam. Maksud dia apa ikhwan? Kalau kita terjemah Melayu, kita macam kurang menguasai maksud dia. Tapi kalau yang asal dia i'lam kita kata tahu ilmu. Maka bila penulis kata ketahui olehmu i'lam, seolah-olah penulis kata cari masa untuk mengetahui benda ni. Dia adalah ilmu adalah satu tuntutan. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim.
menuntut ilmu adalah satu benda wajib kepada orang Islam. Maka kita mesti tahu benda ni. Tahu apa dia? Bahawasanya takut itu pedih hati. Dia beri makna ni, ta'rif. Apa makna takut? Khauf. Lepas tu dia habaq terjemahan Melayu. Khauf itu bermakna pedih hati. Dan sakit ia. Hati jadi sakit. Sebab apa? Dengan sebab yang dibenci pada masanya akan datang. Baik, bab yang dia nak buka di sini bab khauf. Khauf. Lepas tu terjemahan pertama dia kata khauf itu takut Allah. Khauf itu takut Allah. Khauf diterjemahkan takut Allah. Baik. Maksud takut di sini sebab kita ada khauf, ada khasyah, ada taqwa. Jadi maksud khauf di sini apa dia? Iaitu khauf di sini maksud takut Allah ni rasa hati. Hati tu ada syuur. Hati tu ada rasa. Rasa bimbang, rasa getaran takut. Antara hati pedih ni maksud dia apa? Hati tak mau melalui suasana tu. Hati jadi risau, hati jadi tak mau, hati jadi tak bersedia, hati jadi gementang. Gementang dia tu pedih. Pedih tu macam terluka hati tu. Memikirkan ada benda buruk yang dia nak tanggung pada masa depan. Bila masa ke semasa dia duk fikir ke depan nak jadi apa, esok yang nak jadi tu dia tahu nak jadi apa, nak jadi macam ni. Katalah satu orang doktor bagi tahu pada dia, doktor kata penyakit awak ni dah merebak, kami pun tak dapat nak membantu, dalam sikit hari lagi kami bagi, habis lama pun 2 bulan, masalah dalam tempoh 2 bulan itu kami potong kaki awak. Dalam masa 2 bulan itu kami terpaksa buat operation yang besar, buang yang tu, buang yang ni. Dalam masa yang singkat ini awak akan mati, awak akan cacat. Dia duk fikir benda tu ke depan, benda buruk nak jadi ke dia. Hati dia jadi lagu mana? Hati dia jadi nak menangis. Hati dia tak mau menghadapi benda tu. Hati dia begitu meluati. Maksud dia begitu tak mau nak hadapi kerana benda tu benda buruk. Maka itulah maksud khauf. Timbul rasa pedih hati. Kalau jadi juga hati rasa macam luka, sakit hati ni. Bukan sakit hati kerana balas dendam. Sakit hati ni, hati macam ada luka dalam ni. Benda tu benda tak mau tanggung, tapi tiba-tiba benda tu jadi. Sakit, tak boleh tahan. Nak menangis pun ada, risau ada, tak boleh tenang. Maka dia kata khauf bermakna rasa sesuatu dalam hati kerana memikirkan benda buruk akan terjadi. Baik, dia kata. Dia nak fokus ke mana? Dia nak fokus, dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Baik. Ikhwan, apakah yang akan terjadi pada masa depan? Pada masa depan apa akan terjadi? Ialah nak sihat ke nak sakit itu ya dengan tidak. Tapi ada satu benda pasti akan terjadi masa depan. Apa dia? Mati. Mati adalah benda yang pasti akan terjadi. Mati. Apa akan terjadi? Bila mati kita akan masuk ke alam barzakh. Itu pasti. Berapa lama duduk dalam alam barzakh? Lebih lama daripada duduk atas dunia. Dan kita tahu apakah episod-episod dalam alam barzakh. Lepas duduk alam barzakh, berakhirkah di situ? Tak. Akan ditiup sangkakala pertama. Ditiup sangkakala pertama, apa jadi dengan kita? Kita tak jadi apa lagi. Cuma pada masa itu yang nama kehidupan akan mengalami kerosakan. Ditiup pula sangkakala kedua. Yang mana telah mati akan dibangkitkan balik. Akan berimpun, akan berjalan. Gelap. Berjalan ikut cara kita. Sampai ke satu mauqif, tempat berhenti, nama dia mahsyar, tempat berkumpul. Kita akan mauqif, kita akan berhenti di satu mahsyar, satu tempat berkumpul. Apa akan berlaku di situ? Di situ dipanggil yaumul hisab. Satu hari yang panjang ni seperti 50,000 tahun, Allah ambil sehari untuk hisab semua makhluk dia, daripada jin, manusia dan haiwan.
Semua akan dihisap, semua berkumpul. Dan hisap itu berlaku secara adil, satu persatu, tunggu dan tunggu dan tunggu. Kemudian apa akan terjadi? Apakah tragedi hisap? Di antara tragedi hisap itu berlakulah tragedi pembentangan buku. Ya Allah sebut awal lagi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pembentangan buku akan dibuka. Selesai ke situ saja? Tak selesai. Ada lagi urusan dia. Apa dia? Amalan-amalan baik yang ada atau amalan buruk yang ada akan ditimbang. Kenapa ditimbang? Untuk menunjuk keadilan, dan timbangan itu untuk menentukan ke mana. Selesaikah di situ? Tak selesai. Dia ada lagi satu bab. Bab apa dia? Bab berkaitan dengan perbicaraan. Yang mana tertulis akan dibicarakan balik. Ditanya dan diminta perjawapan. Nak jawab. Kenapa tak semayang? Kenapa tak tutup aurat? Kenapa mati tidak boleh baca Quran? Kenapa dah boleh baca Quran tak baca? Kenapa tak ada kebaikan? Kalau ada sesuatu benda yang menghalang kita buat baik, kita diminta cerita A sampai Z. Saya tak boleh buat baik kerana halangan ni. Semuanya akan diminta jawab. Dah jawab pi jawab mai, habis. Tak habis lagi hari tu. Apa pula? Kalau kita ada kaitan dengan orang, akan ditegakkan keadilan. Habis takat tu, tak habis lagi. Akan suruh kita menyeberangi satu jambatan, sirat. Nak seberang, disuruh, dipaksa berjalan di atas jambatan itu. Habis takat tu, tak habis lagi. Kita akan dahaga sedahaga-dahaganya duduk di situ. Cari ayam. Berceramuk kita dengan nasib kita. Cari kolam Nabi nak pergi minum ayam. Habis takat tu, tak habis lagi. Keadaan makin green, keadaan makin jadi begitu dahsyat. Takut makin memuncak. Macam mana nak buat? Teringatlah kita ni daripada Adam. Cari Adam. Teringat siapa lagi? Teringat Nuh. Cari Nuh. Teringat siapa lagi? Ibrahim. Cari Nabi Ibrahim. Teringat Musa. Cari Musa. Teringat Isa. Cari Isa. Akhirnya mendapat petunjuk, cari Muhammad. Selesai? Tak selesai lagi. Kerana hari itu sehari, yaum, sehari, tetapi lama dia 50,000 tahun. Apabila kita fikir benda ni semua, timbul rasa takut dalam hati. Tak mau benda buruk, takut keputusan penyudah tu jadi ashabus sa'ir, ahli neraka. Takut tu duk ada dalam hati ni, memikirkan apa nak jadi. Maka dia main rasa tak seronok, dia main rasa nak teriak, dia main rasa macam pilu hati. Itulah dikatakan khauf. Perasaan takut telah menyinggah kepada kita kerana kita memikirkan sesuatu yang buruk, yang kita benci kalau benda itu terjadi kepada kita. Dan perasaan khauf ni dia ada martabat dia. Ada orang dia khauf pada Tuhan kerana dosa dia. Kenapa dia mula takut? Pasal dosa dia. Macam yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Orang beriman ni, innal mu'min yara zunubahu ka'annahu aslil jabal. Orang beriman ni dia tengok dosa dia, satu dosa dia buat tu, dosa yang dia buat tu macam mana bukit nak hempak kepala dia. Itu dia punya ketakutan dia. Tapi Nabi kata, Abdullah bin Mas'ud kata, wa amal fajir yara zunubahu kazubab marra ala anfi. Orang yang tak ada takut ke Tuhan, dia buat satu dosa, dia nampak macam mana alah lalat mai atas hidung dia tempih lagu tu je. Maka ada orang kerana dosa dia menyebabkan dia terfikir besok nak jadi apa balik Tuhan, maka timbul rasa ngilu hati dia. Maka itu nama dia khauf. Dan ada juga orang dia ini takut ke Tuhan bukan kerana dia buat dosa, kerana dia mengenai sifat-sifat Tuhan.
sifat Khalik. Apa makna Khalik? 99 nama Tuhan tu dia belajar satu persatu sampai dia menghayati nama-nama Tuhan, namanya melahirkan sifat, semua tu dia hayati sampai timbul gerun daripada Tuhan. Takut juga, tapi dia tak sama macam orang pertama tadi. Maka makam takut itu pun berbeza, kesan takut juga berbeza, sebab menjadi takut pada Allah Ta'ala pun berbeza. Hati tu dah mula takut. Tapi takut dia bukan bicara hati, dia rasa hati. Bicara hati ni tak ada makam. Bicara hati ni dia betul-betul orang kata duduk apa, kalau kita tarik teh kan, buih naik bubble, buih tu tutup permukaan teh, yang tu nama dia bicara hati. Kita tak nampak lagi teh, tapi takut ni kita dah masuk dalam teh. So kita punya tajuk ni bicara hati, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, nothing. Maka khauf itu adalah permulaan nak berjalan. So bicara hati adalah dia punya pintu, nak langkah masuk pada pintu pertama, khauf. So macam saya tahu diri saya, saya baru berada pada bicara hati. Khauf ni, orang ni kalau dia berdoa ke Tuhan, tengah-tengah malam dia kata, Tuhan ampun dosa saya, mengalir air mata dia. Kenapa? Dia kontak, sebutan tu kontak dengan hati tu bawa dia sampai ke akhirat, air mata dia turun. Maka kerana itu para ulama kata apa kepada kita? Para ulama kata kepada kita, al-buka samarul khauf. Air mata yang turun tu kerana kita menangis, itulah buah daripada takut. Buah daripada takut. Ya. Kerana manusia ni kalau dia takut kepada Allah, man khafallah dallahul khauf ala kulli khair. Siapa yang ada rasa khauf pada Allah, takut pada Allah, rasa tu dah start menempel, maka rasa itu tidak akan bimbing dia, melainkan kepada semua sifat kebaikan hati saja. Macam tahap saya ni lah, kita baca Quran pun pasal neraka pun dok renyih lagi, syurga pun dok renyih lagi, dengar orang talqin hati kubur pun saya dok renyih lagi. Yang ni tak ada perasaan apa lagi, yang ni cuma bicara hati. Kita duduk merawan dengan hati, bukan merawan apa, meroyan, bukan meroyan, duduk merawang. Hati kita hati kita ni tak menyinggah di satu tempat. Hati kita masih ya, itulah ikhwan bezanya bicara hati dengan perasaan khauf itu. Baik ikhwan, kata penulis kita, dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama. Kalau ada satu orang itu perasaan khauf tu datang pada dia kerana membayangkan dosa dia, itu bagus, itu telah masuk khauf dalam hati dia. Tapi siapa yang khauf itu masuk dalam hati dia kerana mengenalkan sifat Tuhan, ini bermakna ketakutan dia itu tinggi, makam takut dia itu tinggi. Dia telah merawat hati dia, dia telah tazkiyah hati dia. Dia bukan sahaja tahu diri dia itu berdosa, bahkan dia kenal Tuhan yang dia sembah. Sahabat, ada satu perkataan, Ustaz Nan pernah dengar juga. Perkataan dia kata kenapa kita takut pada kemiskinan sedangkan Tuhan kita kenapa kita takut pada miskin sedangkan Tuhan yang kita sembah itu kaya? Pernah dengar tak ungkapan ni? Kalau sebelah macam Afrika, lagi satu yang pakai jubah tangan besar-besar ni panggil apa? Sudan, geng-geng Sudan. Dia pun akan tulis perkataan ni di kedai-kedai dia apa? Dia tulis di kedai. Kenapa aku nak takut pada miskin sedangkan Khalik aku kaya? Betul lah perkataan ni, sangat betul lah. Ini asalnya perkataan Sufyan Sauri dia miskin dia. Lepas tu
adalah perbualan Sufyan Tsauri tu, orang tengok kat dia, orang kata share, orang simpati, sedih dengan hidup dia tu, orang bagilah bantuan ke dia. Jadi satu hari Sufyan Tsauri dia tanya, apa duk bagi kat aku ni banyak sangat, apa pasal? Kata, yalah kami duduk dengan Syekh, kami simpati dengan nasib Syekh. Maka dia melahirkan ungkapan yang menjadi ungkapan idola, ungkapan orang-orang sufi ni. Dia kata, yang miskin aku bukan Tuhan aku. Jadi kalau aku ada hajat apa, aku mintalah kepada dia, dia kaya. Yang apa nampak fuqara tu ana. Aku yang fuqara, tapi Tuhan aku itu ghaniyun hamid. Dia itu kaya dan terpuji. Jadi kalau aku nak apa-apa, aku minta kat dia. Baik, ungkapan ni betul ya kawan. Tapi macam kita, bukan macam kita, macam saya lah. Kalau saya nak sebut ungkapan ni, boleh. Tapi saya nak hayati ungkapan ni dalam hidup, menggigit ya kawan. Menggigit. Katalah musim dulu kan kita PKP mula 18 hari bulan 3 tahun 2020. Mula-mula punya PKP. Masa tu kita pun tak kenal lagi corona pun yang mana, COVID yang mana pun tak kenal. Sampai kita nak pegang tiang elektrik pun takut. Berhenti motor dekat lampu merah, kan batang tiang tu kan. Takut kita. Pasal dia kata corona tu boleh pergi tang situ. Dia boleh menyinggah ke badan kita. Masa tu ikhwan, masa tu menega apa pun tak boleh ikhwan. Kita kena lockdown, kan? Duit tak ada. Berani tak sebut ungkapan ni? Jangan sebutlah. Saya takut apa, miskin Tuhan saya kaya. Boleh sebut. Tapi jiwa ada rasa tak? Ya. Biasanya kita sebut Allah pemurah, kita sebut Allah pengasih, kita sebut Allah penyayang, kita sebut Allah penerima taubat. Hati kita tak rasa. Bermakna ikhwan, dalam hati kita ni dia tak kontak dengan ucapan, maka kita belum lagi masuk pada mana-mana makam. Makam tu bahasa Arab, maksudnya tingkatan. Kita belum lagi masuk di mana-mana kedudukan di dalam kita meneroka tazkiyah, penyucian hati. Kita betul-betul berada pada peringkat awal. Peringkat awal pada peringkat didedahkan dengan ilmu saja. Kita baru peringkat pendedahan ilmu. So ilmu tu belum lagi tasfiyah, dia merawat dalaman kita. Belum ada tahliyah, belum ada takhliyah. Belum ada penyucian dalaman, yang dalam tu nak dikeluarkan dan buang, dan belum ada hati yang kosong tadi telah dicuci nak diisi. Belum ada lagi. Tazkiyah. Tazkiyah ni cuci. Tasfiyah, buang keluar, bubuh yang elok-elok. Lepas tu tarbiyah, bentuk dia, canai dia, adun dia, bagi dia jadi elok. Jadi kerana tu ikhwan, makam orang yang takut pada Allah ni berbeza-beza. Dia kenal Allah, Allah qawi. Bila dia baca ayat Quran, dia lalui sifat Allahu Akbar. Saya bersyukur pada Allah, kita di Malaysia ni alhamdulillah ikhwan, ada tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat. Salah satu jasa yang dibuat pada kita oleh tuan guru kita, Dr. Abdullah Yassin. Jazakallahu khairan, hafizahullah. Allah membalas kebaikan Dr. Abdullah Yassin dunia dan akhirat. Dr. Abdullah Yassin menulis satu buku ikhwan, iaitu tentang Al-Asma Al-Husna, Asma'ul Husna. Tebal lagu tu. Daripada nama-nama Allah tu dia himpun, dia keluarkan daripada Quran, daripada Sunnah, 99 nama Allah. Kemudian Dr. Abdullah Yassin bahas satu persatu nama Allah dalam bahasa kita, dalam bahasa Malaysia kita. Saya mendapat hadiah buku itu daripada tuan guru kita juga, jazakallahu khairan, hafizahullah ta'ala, daripada tuan guru kita Ustaz Abdullah Iraqi. Hadiah kepada saya. Subhanallah ikhwan. Artinya walaupun Quran tu bahasa Arab, hadis-hadis bahasa Arab, kita yang tak tahu Arab ni, Allah buat main ilmu tu, Allah buat main nikmat tu pada kita. Apa maksud Ar-Rahman? Dr. Abdul Yassin cerita A sampai Z satu persatu.
dia membantu kita untuk menggerakkan hati kita, membuka apa makna khauf itu masuk pada kita. Baik ikhwan, kata penulis kita, kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada takut ia akan dia. Ya, orang yang kenal Allah, sifat takut ni pasti akan ada. Pasal itu makrifatkah kita dengan Allah, kenal tak kita dengan Allah? Kenal Allah menerusi Allah yang beritahu pasal dia, bukan pasal orang lain beritahu pasal Allah, bukan pasal andaian, pasal ilham, pasal emosi, ilusi, evolusi. Tak, Allah dikenal dengan dalil, bukan dengan teka-tekaan. Allah dikenal dengan cara Allah yang menentukan cara nak kenal dia. Karena inilah firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya bahawasanya hanya sahaja takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang yang alim. Tengok ikhwan, nanti penulis akan bahas ayat ni. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Had kita kenal Tuhan banyak mana? Dan had kita kenal banyak Tuhan juga melibatkan sumber dan maklumat kita ambil tahu mana. Kalau sumber kita terhadlah kita kenal Tuhan. Macam katalah saya takat apa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, apa lagi, Razak. Pasal duk minta rezeki selalu kan, tahulah nama Razak, Wahab, Al-Wahab kan 5. Saya tahu 5 aja saya tahu sifat Tuhan. Pemberi, Allah Ta'ala Al-Wahab, dia pemberi. Dia Ar-Razak, pembagi rezeki. Dia Al-Khaliq, dia pencipta. Dia apa, Al-Malik, dia pemilik. Lagi apa lagi, Allah tu Ar-Rahman, dia pengasih, dia penyayang. Saya tahu yang tu. Takat tu lah saya tahu, maka pengetahuan saya takat tu. Tu bila tanya Ustaz Nan tahu banyak mana? Ustaz Nan tak seluruh nama tu. Maka pengenalan Ustaz Nan lebih daripada saya. Takat mana kita kenal, takat tu. Takat mana saya kenal beli. Orang tak kenal beli. Dia kata makan, saya pergi makan dengan beli. Hari tu beli balik, tak ada bayar, beli balik. Kawan duduk sebelah saya kata, dia kata saya, Ustaz kalau makan dengan beli selalu macam ni lah. Time makan je dia, time bayar dia hilang. Tak, saya kata tak, beli balik. Pasal apa beli balik? Pasal Sarah Aisyah tak sihat. Betul nama? Tukar nama apa? Sarah Aisyah tak sihat. Kawan ni yang duduk sebelah saya, dia mungkin tak tahu. Dia tak tahu. Dia kata dia kata bukan kata beli dia dah. Siapa-siapa pun lagu tu time bayar semua hilang. Tak, saya kata beli tak lagu tu. Biasa saya yang beli, time bayar saya yang hilang. Beli nanti bayar. Tak ada nak bayar. Tak ada nak bayar, beli settle dah. Kenapa saya boleh bela beli? Pasal pengenalan saya pada beli lebih daripada orang ni. Orang kata Ustaz Nan lagu ni, Ustaz Nan lagu ni. Saya kata tak. Kenapa tak? Saya kenal dia lebih. Bagi orang yang kenal Tuhan sikit, maka itulah dia boleh pergi takat tu. Kenapa dia pergi takat tu? Ikhwan, ilmu itu, kebodohan menghalang dia. Dia tak boleh pergi lebih. Maka kerana tu dia kata bahawasanya takut itu mengikut pengenalan makrifat. Barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Macam mana dia nak dapat banyak pengenalan? Dia bongkar Quran, dia bongkar hadis, dia bongkar itu, dia bongkar ini. Barang siapa sikit pengetahuannya, nescaya sikit oleh takutnya. Kerana ini bersabda Nabi SAW, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya Nabi kata, aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Ini dalam riwayat Bukhari, hadis daripada Anas. Tengok antum, penulis start bab takut ni dengan hadis Bukhari ni. Sebelum kita nak tahu wali takut Tuhan macam mana, sebelum tu, yang ni adalah kita punya manhaj dulu.
terletak dalam kepala kita. Nabi kata, ana akhwafukum lillahi. Nabi kata, akulah orang yang paling takut pada Allah di kalangan hampa semua. Dalam kita semua, Nabi kata, orang yang paling takut, perasaan takut duduk dalam hati. Perasaan takut itu makam paling tinggi, paling sempurna. Tak ada siapa boleh sampai takut Allah macam mana aku. Nabi kata, akulah orang yang paling takut pada Allah. Tapi ikhwan, hadis tak main takat itu saja. Dalam hadis, dalam riwayat lain, juga dalam Sahihain ini disebut apa ikhwan? Nabi kata, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Nabi kata, demi Allah, sungguh Nabi kata, aku ni orang yang paling takut pada Allah dan paling takwa kepada Allah daripada hampa semua. Makam khauf Nabi ada, makam khasyah Nabi ada, makam takwa Nabi ada. Dan dalam satu riwayat lain juga dalam Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah, Nabi guna perkataan apa ya ikhwan? Nabi kata, wallahi, Nabi kata, demi Allah, ini, Nabi kata, sesungguhnya aku ini la a'lamuhum wa ashadduhum lahu khasyah. Nabi kata, demi Allah, akulah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Maka Nabi bagi tahu kedudukan dia dalam ilmu perkongsian hati ni, tazkiyah ni. Makam khauf Nabi ada, makam khasyah Nabi ada, makam taqwa Nabi ada, dan makam ma'rifah Nabi ada. Apa dia? Makam mengenal Allah dengan sekenal-kenalnya. Semua ada kat Nabi. Ya subhanallah. Maka itu ikhwan, di mana kita nak start bicara bab takut ni? Di mana kita nak ambil rujukan bab takut ni? Kepada siapakah kita nak lihat cara takut untuk mendatangkan takut? Maka kita kata tak ada lain melainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan wali, bukan siapa-siapa. Bukan hak duk terbang dalam ayak berenang di awan tu. Ada, bukan. Bukan pada syekh-syekh tarekat, bukan. Pasal tu ikhwan, kalau ada orang di akhir zaman ni boleh mengajak bab makrifat, boleh mengajak bab jiwa, bab hati, masuk dalam. Tapi di mulut dia satu pun tak ambil daripada Nabi. Ketahuilah itu ajaran syubhat. Ajaran syubhat bukan daripada Quran dan Sunnah. Dia daripada talbisul iblis. Tinggalkan ikhwan. Maka pasal itu kita kena, mana ikhwan agama buat endorsement, hati dia dibedah. Bukan bedah dalam bentuk teori, bukan bedah dalam bentuk majaz. Bedah betul. Dibuka dada, dicuci 2 kali oleh Jibril. Ya subhanallah. Hati siapa? Hati Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Kerana itu hati ini penuh dengan ikhlas, penuh dengan hikmah. Isra' Mi'raj kan kita baca dalam riwayat Muslim. Nabi kata, dimasukkan ke dalam hati aku apa dia? Hikmah. Dibawa hikmah, dituang masuk ke dalam hati aku. Ya subhanallah ikhwan. Hati yang ada iman, ada kenal Allah, takut Allah, takwa Allah, sangat-sangat khauf Allah, ada hikmah, ada ikhlas, ada keyakinan. Ya subhanallah ikhwan. Ya subhanallah. Akhirnya hati Nabi inilah Allah isytiharkan pada malam Mi'raj. Satu pada malam Mi'raj, kedua tengah dia semayang, ketiga ketika Quran diturunkan, keempat ketika dia dalam susah. Orang dalam susah ni ikhwan, emosi dia terganggu. Jadi kita nak baca kedudukan dia tu payah. Kita nak kata orang dia terganggu emosi dia pun, orang terganggu emosi. Nak kata dia jahat kan? Tak juga, pasal terganggu emosi. Nak kata dia baik pun tak boleh juga, pasal orang terganggu emosi ni cakap bukan-bukan. Jadi apakah suasana kita nak cakap pada orang terganggu emosi? Melainkan tak cakap lah kita. Kita duduk diamlah sampai emosi dia tenang. Tapi Nabi kita Muhammad bin Abdullah Rasulullah, ketika terganggu dia disakiti dengan ujian yang begitu berat, dia ibadat pada Allah. Ketika dia susah, dia berdoa pada Allah. Dalam surah
dalam surah Hijr, Allah Ta'ala memanggil dia dengan nama hamba. Tak hilang kedudukan dia. Ujian yang menimpa dia itu tidak hilang makam ubudiyah daripada Allah. Subhanallah. Lepas tu ketika dia bangkit semayang dalam surah Jin ayat 19. Ketika Nabi semayang, Allah kata, hamba aku bangkit semayang. Jin semua main dengar bacaan Nabi. Masa Nabi semayang, jiwa dia tak diganggu, bacaan dia tak diganggu, rokok dia tak diganggu, fikiran dia tak diganggu. Bahkan dia kata pada Aisyah, bolehkah aku menghadap Tuhan aku? Aisyah kata, kalau hang menghadap Tuhan hang, aku macam mana? Aku tidak seorang. Aisyah kata, tak mahu, aku tak mau lepas hang. Hatta Nabi duduk sujud pun Aisyah duduk pegang kaki dia. Nabi kata, aku nak menghadap Tuhan aku. Aku nak syukur pada Tuhan aku. Afala uhibbuna abdan syakura. Tidakkah hang tahu, aku nak jadikan diri aku ni orang yang bersyukur pada Tuhan aku. Semayang sampai bengkak kaki. Dia buat itu bukan nak pujian. Allah kata tak, dalam hati dia bersih. Hati dia sangat bersih. Kenapa dia buat lagu tu? Kerana Allah telah meletakkan dia pada makam hamba. Ketika Quran turun pada dia, ikhwan, ketika Quran turun kepada Nabi ni, ikhwan, Iblis dan bala tentera dia sangat tak senang hati. Dia nak cari jalan supaya dia boleh masuk sama dalam suasana tu, mengelirukan wahyu. Itu tujuan dia. Tapi Allah memelihara. Tak ada. Wahyu ni bersih, tak ada gangguan. Bila Muhammad dapat wahyu, sempurna ada wahyu tu turun, maka Muhammad kena sampaikan kepada para sahabat, umat dia. Masa Muhammad nak sampai pada umat tu, ikhwan, Iblis akan ambil kesempatan lagi nak ganggu. Ganggu apa? Bisik bukan-bukan. Kau hebatlah Muhammad, kau dapat wahyu, kau ni orang macam tu, supaya Muhammad, tapi Allah pelihara. Tak ada. Itu nama dia maksum, ismah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah ismah kamu daripada manusia. Gangguan-gangguan semua terpelihara. Orang ada kelebihan sikit, ikhwan, nak rosak hati cepat. Dengan apa orang rosak hati, ikhwan? Dengan kekayaan, dengan nama, dengan followers yang banyak, dengan ilmu, dengan apa lagi? Dengan kuasa, dengan pangkat. Habis kedudukan. Habis, ikhwan. Berapa banyak alim ulama rosak? Saya ingat macam kita Ustaz Nan duk mengaji dulu kan, duk mengaji dengan Ustaz dulu, cerita paling masyhur cerita Barsisa. Barsisa ada anak murid boleh terbang. Anak murid boleh terbang, dia bukan kata terbang, melunjuk mana boleh. Barsisa. Haji Hafiz pernah dengar cerita Barsisa? Oh, Haji Hafiz muda-muda tak mengaji nah. Barsisa ni satu cerita, tapi Israeliat lah. Tapi saya sajalah kaca. Cerita dulu-dulu Tok Guru kata Barsisa dahsyat. 70,000 anak murid dia semua ada karamah. Dahsyat. Tapi Barsisa tumbang dengan apa? Dengan perempuan. Tumbang. Pasal apa Barsisa tumbang? Barsisa kena fitnah. Dia kena fitnah. Dan akhirnya 70,000 anak murid yang buka kitab dengan Barsisa percaya dekat perempuan ni, tinggal Barsisa. Akhirnya dia tahu cerita perempuan tu tak betul. Dia nak main balik. Barsisa dah kecil hati. Dia tak mau dah. Itu cerita Israeliat. Tapi untuk menyatakan dalam dunia Melayu kita ni bahawa ulama tumbang. Tu ada ilmu, ulama tumbang. Ada kuasa, tumbang. Ada orang nama Qarun, ada orang nama Namrud. Ada orang Qarun, apa lagi satu, Haman. Ini semua ada apa, ikhwan? Ada kedudukan. Last sekali tumbang. Tapi Muhammad ada kedudukan di sisi Allah, tak tumbang, tak rebah. Satu hari Muhammad makan, orang datang satu perempuan kata dekat Muhammad, tengok Muhammad duduk macam mana hamba, makan dengan hamba, apalah dia ni. Apalah dia ni? Aisyah duduk dah. Aisyah kata, ya Rasulullah, tak dengar ke apa orang kata?
Nabi kita dengar, Nabi kita betul apa dia kata. Aku Muhammad, aku hamba. Aku mesti makan sebagai hamba, duduk sebagai hamba, berbicara sebagai hamba. Dan aku bila makan, aku kena kata Alhamdulillah. Kerana Allah Ta'ala sangat menyukai bila seorang hamba lepas daripada dia dapat nikmat, dia mensyukuri Allah dengan kalimah Alhamdulillah. Itu Muhammad tu bayang, Muhammad ada nama di langit. Muhammad dengan jari dia bulan sebelah. Mukjizat ayat keluar. Muhammad bawa para sahabat pergi ke Badar, ribuan malaikat turun. Perang Hunain, Muhammad belah bulan. Muhammad boleh dengar orang yang kena siksa dalam kubur. Semua ni kelebihan Muhammad. Ketika mukjizat ni datang pada Muhammad, bukan kata satu saat, satu lahzah pun hati Muhammad tak pernah berpaling daripada Tuhan dia. Berbeza dengan kita, ikhwan. Kalau kita ada sikit kelebihan, apa akan jadi dengan kita? Sikit je kelebihan. Pasal itu ketika Allah memilih hati Muhammad untuk dicontohi, untuk diteladani, untuk diikuti, nak berzikir, zikir macam Muhammad kerana hati dia berzikir. Nak ikhlas macam Muhammad, hati dia ikhlas. Nak sembahyang, sembah Allah, sembah macam Muhammad kerana hati dia diakui oleh Tuhan, menyembah Allah zahir dan batin. Muhammad segala-galanya. Maka sempurnalah ayat 21 dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sempurna. Pasal itu kenapa tak ikut Muhammad dikatakan tak ada iman? Menyeleweng daripada Muhammad dikatakan tidak membuktikan cinta pada Allah dan Allah tak terima cinta tu? Ya, betul lah ikhwan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita baca dalam Riyadhus Salihin. Saya ingat saya di bawah bab takwa. Di bawah bab takwa dalam Riyadhus Salihin. Nabi duduk rehat. Mungkin duduk bawah pokok ke, tak mana ke Kaabah, sandar. Terlena. Buka mata. Nabi buka mata. Ujung pedang duduk dekat leher Nabi. Terkejut Nabi. Nabi tengok. Orang datang, hulur pedang, tak pedang kat leher Nabi. Dan dia kata dekat Nabi, kalau lah ni aku buat sesuatu dekat hang, apa akan terjadi? Nabi kata, Allah pelindung aku. Pedang dia pegang tu terlepas. Nabi ambil. So, kalau Nabi nak letak balik pun boleh. Tapi lah baliklah. Lain kali jangan ulang dah benda ni. Tengok ikhwan. Baca, ambil Riyadhus Salihin, tengok bab takwa. Ya subhanallah. Bila orang ni, hati Nabi ni betul-betul hati yang bersih. Dan pada malam Mi'raj ketika Nabi naik ke langit, Allahu Akbar ikhwan. Betapa besarnya Sya'rawi membahas tentang mukjizat Isra Mi'raj ni, meleleh air mata ikhwan. Dia bukan saja peristiwa biasa, tapi dia satu peristiwa menggambarkan Islam dan sunnah ni akan sampai ke mana. Siapa pengganti dia? Islam dan sunnah ni akan berkembang sampai mana? Isra Mi'raj memberi jawapan. Oh, dahsyat. Seolah-olah Tuhan kata kepada Muhammad, kalau dah Taif sekat kamu Muhammad, Taif sekat kamu, tak apa Muhammad, ada tempat nak sambut kamu. Bukan Mekah, bukan lagi Madinah, bukan lagi kita kata bumi apa, bumi Syam. Bukan lagi. Bukan di timur, bukan di barat, utara, selatan. Tetapi tempat dia di atas. Tempat bersemayamnya Allah di atas Arash. Maka Muhammad dijemput pada malam yang tak payah siapa bicara. Tuhan bicara sendiri. Subhanalladzi asra. Tapi Tuhan masih guna perkataan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ikhwan, Muhammad naik sampai ke atas. Lapis langit pertama, lapis langit kedua, sampai Sidratil Muntaha. Muhammad turun balik. Kebesarannya Allah bagi pada Muhammad sehebat tu, langsung tidak merosakkan hati Muhammad.
Kalau orang macam saya ni ikhwan, tidur malam, bukan kata saya mimpi Nabi, katalah saya mimpi Abang Lee. Saya tidur malam, saya mimpi Ustaz Nan. Tidur malam, saya mimpi Tuan Guru kita Ustaz Abdullah Iraqi bawa korma ajwa. Katalah saya mimpi malam tu, Ustaz Allah Iraqi main jumpa saya, satu korma ajwa, satu madu baru. Ini bukan madu lebah tapi madu kelulut. Saya esok pagi saya bangkit, saya punya seronok, saya akan telefon Ustaz Nas, saya akan telefon Abang Ali. Saya akan siapa, ya saya mimpi Ustaz lah. Silat-silat saya boleh buat satu rakaman pendek, cerita dan menafsirkan apa makna mimpi saya ni. Ini petanda kata perniagaan Tuan Guru saya akan berkembang sampai ke kutub utara dan selatan. Dan berapa banyak orang yang mimpi Nabi dalam dunia ni, katalah dia mimpi Nabi betul, tapi dia telah rosak. Dia tidur malam, dia mimpi kononnya dia masuk dalam kubur, dia kena kapan, dia kena soal dengan malaikat Munkar Nakir. Dia bangkit siang, dia terkejut, buka-buka badan ada lebam-lebam, ada luka. Tragedi itu macam betul-betul. Dengan itu dia berubah. Lepas dia berubah, apa jadi pada dia? Dia pergi ke mana-mana, dia akan menega dengan mimpi dia. Masa telah rosak. Muhammad bukan mimpi, ikhwan. Muhammad naik sampai langit ke-7, dia turun balik. Sikit hati dia tak terosak dengan mukjizat Tuhan bagi. Tuhan kata hati Muhammad sejujuk-jujuk hati, seamanah-amanah hati. Hati Muhammad seikhlas-ikhlas hati. Inilah hati hamba aku. Maka sempurnalah panggilan Tuhan pada dia pada malam Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah telah memperjalankan hamba dia naik ke langit. Maka Al-Imam Ibn Qayyim dan Imam Ibn Kathir, dia kata apa? Dia kata pada awal surah Furqan, dia kata Allah telah memanggil Muhammad dengan hambanya pada malam Mi'raj, telah memanggil Muhammad dengan hambanya ketika Quran diturunkan, telah memanggil Muhammad dengan hambanya ketika dia sembahyang malam, memanggil Muhammad dengan hambanya ketika dia memohon pertolongan pada Tuhan. Maka sempurnalah hidup Muhammad. Dilihat daripada package dan angle mana pun, dia adalah uswatun hasanah untuk kita. Jadi ke mana kita nak ambil contoh, ikhwan? Saya kalau kata dalam bab kita belajar ni, ikhwan, kerana di sini ada pelajaran yang penting. Ilmu tasawuf, ilmu tarikat adalah ilmu kononnya nak membawa jiwa bertemu Tuhan. Bolehkah jiwa bertemu Tuhan kalau dengan Muhammad saja kita tak capai lagi nak contoh dia? Nak semayang nak bertemu Tuhan, tapi tak semayang macam Muhammad. Nak wuduk membersihkan dosa, tapi tak wuduk macam Muhammad. Nak berzikir supaya rapat hati dengan Tuhan, dapat kelebihan zikir, tapi tinggalkan Muhammad. Tak tengok Muhammad zikir macam mana, Muhammad begitu, tak tengok langsung. Jadi bila kita akan sampai pada Muhammad? Jadi saya fikir, ikhwan, saya fikirlah, kalau saya buka satu pertanyaan yang saya terang ni, ikhwan, kita kena jadikan Muhammad bin Abdullah Rasulullah sebagai ikutan kita, contoh kita. Semua agama kita kena ambil daripada dia. Hal-hal takwa ambil daripada dia, khauf ambil daripada dia, bicara hati sedalam-dalamnya, ilmu pasal hati, ketakwaan, khasyah, takwa, khauf, semuanya kita ambil daripada Nabi. Semuanya jadikan Nabi itu contoh kita, bukan orang lain. Bukan orang lain. Agak-agak seruan yang saya bawa ni, salah ke tak salah? Saya mengajar umat berdasarkan teks kita baca ni, dalam hal bicara jiwa ni, bawa hati kita melihat hati Muhammad. Sebab hadis yang penulis bawa kepada kita, Nabi kata, ana akhwafukum lillah, akulah orang yang memiliki hati yang takut pada Allah. Dan penulis awal-awal habaq tu apa dia? Khauf tu apa dia? Dia kata pedih hati kerana memikirkan masa depan. Muhammad lah orang yang paling fikir masa depan dia, masa depan dia, masa depan umat dia. Muhammad dah fikir akhirat, ikhwan, masa dia hidup di dunia. Kan hadis dia fikir pasal kolam dia. Dia fikir pasal kolam dia. Nanti akan dihalau. Muhammad nak panggil dia apa?
nanti malaikat akan habaq pada Muhammad, depa bukan dah daripada kamu. Muhammad fikir nak bagi syafaat kepada umat dia. Muhammad dah fikir dah. Maka Muhammad memiliki khauf yang paling sempurna. Maka kerana itu Muhammad adalah suri teladan kita. Maka kita belajarlah ilmu makrifat dengan siapa pun, aliran mana pun. Belajarlah hal-hal agama dengan agama baru ni, agama Melayu. Ilaha, ilara, ila apa lagi? Ilama. Ilaha, ilara, ilama. Susah payah dah pergi buat ungkapan baru ni, siapa suruh? Yang tu ada dah, asyhadu an la ilaha illallah. Tu bayang, la ilaha illallah ni bukan Muhammad cipta. Muhammad tak cipta. Dalam surah apa? Dalam surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah yang kata. Yang ilaha, ilara, ilama ni siapa kata? Itu kalimah dicipta oleh orang yang tak sempurna akal. Agama tak sempurna, akal tak sempurna. Yang orang ni boleh pergi ikut. Alamak. Fikirlah sahabat. Yang boleh pergi ikut ni pasal apa? Macam mana boleh pergi ikut? Muhammad tak cipta, Muhammad tak duduk seorang-seorang. Lepas la ilaha illallah ni nak kata apa? Tak. Sengak. Jibril datang. Apa Jibril kata dalam hadis? Bila Jibril datang, Jibril bagi tahu Jibril buat soalan kat Nabi, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Nabi jawab. Jawapan Nabi itu wahyu daripada Allah. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bila Nabi jawab yang tu Islam, kena mengucap la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, apa Jibril respon? Sadaqta Muhammad. Benar Muhammad. Inilah ucapan Islam. Bukan Muhammad kata Islam itu ilaha, ilara, ilama. Tak. Ni kalau ada orang ajak ni ra, lama ni, siapa nak endorsekan? Jibril turun balik. Jibril boleh turun balik? Tak. Memang Jibril boleh turun balik setahun sekali. Tatanazzalul malaikatu waruh. Betul? Dalam surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam qadar turun malaikat dan ar-ruh. Jibril. Tak. Yang lebih tak logik, mereka ni semua tak mau ambil agama daripada orang Arab, pakai kalimah Arab. Ilaha tu kalimah apa? Banjang. Ilaha, ilara, ilama. Tu kalimah apa tu? Kalimah Portugal. Belajar dengan tu kalimah apa? Ilah ni kalimah apa? Tapi tak mau agama Arab. Tak mau agama ada unsur Arab, tapi pakai bahasa Arab. Kan say will namanya, ikhwan. Tengok, bila manusia tak ambil Muhammad jadi dia punya pencipta, dia hilang pedoman. Kita nak menghadap Tuhan macam mana dengan semayang? Macam mana nak semayang? Muhammad naik Mi'raj turun, tak habis Mi'raj, Jibril mai hajak lagi semayang di bumi, waktu rakaat baca semua ajak. Tiba-tiba guru makrifat besar tak boleh semayang. Guru makrifat besar buat statement, bagi tahu kata, saya kalau sembahyang saya ghusat. Saya tak boleh sembahyang. Nak bawa hati bertemu Allah sampai tak boleh sembahyang ni, ambil manhaj siapa ni? Ambil manhaj siapa? Confirm satu benda, bukan manhaj Muhammad Rasulullah. Ambil manhaj siapa? Belajar kenal Tuhan tapi tak belajar dengan cara Muhammad, diterima ke? Mardud. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Beramallah, ciptalah, belajarlah dengan satu benda tak ada kena mengena dengan Muhammad, reka kaedah-kaedah sendiri.
Macam amalan-amalan makrifat ni, agama Melayu ni semua reka sendiri. Apa jawapan dia? Rad, ditolak. Di sisi Allah, falan yuqbala minhu, Tuhan tak terima sampai bila-bila. Kenapa ikhwan? Kerana kita tak meletakkan Muhammad sebagai rasul dan nabi di tempat dia. Saya fikir ikhwan, inilah yang saya duk cakap tiap-tiap hari, Ustaz Nan duk cakap tiap-tiap hari, guru-guru sunnah duk cakap tiap-tiap hari. Jadi di atas percakapan tu, saya fikir saya dengan Ustaz Nan sepakat, Ustaz Nan. Kita tak bimbang walaupun kita tak diberi tauliah. Ustaz Nan setuju dengan saya? Saya setuju. Ya. Saya bukan tak minta, saya minta. Banyaklah sebab-sebab saya tak dapat. Saya tak boleh bahasa Arab lah, saya tak reti baca kitab Arab lah, saya tak reti Jawi lah. Memang saya duk baca kitab ni, kitab Jerman. Tak apalah. It's okay, no problem. Jadi saya tak takut apa pun. Sebab apa? Isra' Mi'raj bagi tahu kalau dah di bumi ni tak ada tempat untuk kita tegakkan al-haq, di langit ada tempat kita. Di langit ada tempat kita. Orang macam saya dengan Ustaz Nan boleh ke pergi ke langit? Boleh. Bila kami pergi? Allah ambil nyawa kami. Innal ladhina qalu rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Apa panggilan tu kata? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Subhanallah. Saya pun tak payah hurai ayat ni pasal kita memang duk tahu dah ayat. Pasal tu hal kami dibagi tauliah ke kami tak dibagi tauliah itu bukan penghalang kami nak dakwah. Kalau kami dakwah ajak orang kepada kaum kami dakwah ajak orang kepada selain daripada Quran dan Sunnah, kami takut. Tapi kalau dakwah kami ni dakwah tu tauhid, dakwah kepada sunnah, yang ayat penyambung tu kan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, maka tak apa. Dakwah bukan mesti dalam masjid. Kalau masjid ada tauliah silakan, surau kena ada tauliah silakan. Tetapi kalau kami berdakwah di on air macam ni, kami boleh duduk atas pokok, kamera boleh duduk di bawah. Kamera orang kami jadi monyet. Boleh. Kami boleh duduk atas ferry, kamera bawa pergi perjalanan nak pergi Langkawi, kami boleh sampaikan dakwah. Ya kawan, kerana itu kalau orang nak hina kami kerana kami tak ada tauliah, orang yang bagi tauliah tu pun nak hina kami, silalah hina, tak ada apa-apa. Di lisan kami cuma ada kembalilah kepada Allah dan Rasul, dan kami tidak akan stop dakwah kami semata-mata kami dikatakan tidak ada tauliah. Kerana ramai lagi orang ada tauliah tidak membawa dakwah macam ni. Silakan. Jadi itu bukan ketakutan lah. Ya Allah, tak ada lah. Ustaz Nan senyum ya. Ustaz Nan senyum ya. Abang pun relax. Haji Hafiz pun relax, kameraman pun relax. Kan? Apa? Irfan pun relax. Dia boleh tunjuk saya lokasi nasi lemuni lagi. Relax jadi. No problem. Tidak ada apa-apa. Sebab kami tak ada benda, kami tak ada agenda. Saya tidak ada agenda sampai memerlukan tempat. Tidak ada agenda. Silakan. Sila hati bumbu raita orang boleh. Dia Ustaz Nan. Apa masalah dia? Masalah. Kalau orang tak terima dakwah kami, itu bukan masalah kami. Kami tengok balik dakwah kami. Kalau kami dikatakan berdakwah bahasanya kasar, kami repair balik bahasa kami. Kami belajar daripada pengalaman kami, tak salah. Saya bercakap tersalah, Ustaz Nan tegur saya. Ustaz Nan cakap tersasul, saya betulkan. Saya dengan Ustaz Nan tersasul, Abeli betulkan. Kami pula tersasul, Abeli pula take over. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dakwah kami tak ada pencen. Kita kerja Jabatan Kerajaan ada pencen. Ingat ikhwan, kadang-kadang hari kita pencen, hari itulah hari orang tak hormat kita. Abeli setuju tak? Haji Hafiz? Tak apa. Ustaz Nas setuju tak?
Kita kadang-kadang kita kerja kan di tempat jabatan-jabatan kerajaan ni apa. Kadang-kadang kita ada sikit apa? Siru. Hari kita pencen. Orang tak boleh kata apa pada kita pasal kita ada jawatan. Tapi hari kita pencen. Itu adalah hari orang tak hormat ke kita. Saya ada pengalaman, ikhwan, pengalaman polis pencen. Depi surau, orang tak tegur sampai sudah. Itu pengalaman. Kenapa? Kenapa orang tak mau tegur? Orang cakap lah sesuatu benda yang orang tak seronok hati, teringat dia buat masa dia khidmat dalam uniform dulu. Ya. Tapi ada orang pencen dihormati. Siapa dia? Bomba. Hormat. Orang kata jangan mimpi dia bomba. Dia bukan kata rumah terbakar. Bewak pun dia tangkap. Ulak sawah pun dia tangkap. Bomba tak pernah tangkap orang. Bomba tangkap binatang langsung. Masya Allah. Bila kita ni kan, orang mula cakap, saya teringat cerita almarhum Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya teringat cerita tuan guru kita almarhum Datuk Ismail Qamus. Kan? Rahimahullahu ta'ala qaddasallahu ruhahu. Dia cerita zaman dia kena gam dulu. Kena gam sampai tak boleh keluar televisyen. Dia tak boleh ceramah sana, tak boleh ceramah sini. Dia dikatakan tak ada tauliah. Dia kata dia pun terlupa dulu duk bagi tauliah kat orang, dia lah. Dia kata lepas tu dia pula kena gam. Jadi itu semua bukan apa-apa. Awak tak ada ni, awak tak boleh ceramah dah. Tak, itu bukan halangan. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Tak apa. Tidak ada hal. Saya Ustaz Nan, Dr. Ahmad Jalaini tak dibenarkan, tak apa, no problem. Tapi siapa yang tak membenarkan kami berdakwah? Allah tak benar kami dakwah? Tidak. Balighu anni walau ayah. Maka siapa yang menghalang kami, dialah akan berjawab dengan Tuhan. Di satu tempat, di satu karya, satu masjid, kami dijemput. Bukan kami buat surat permohonan dekat masjid tu. Karya masjid jemput, dan masa kami berkuliah di masjid tu, yang datang anak karya. Anak karya datang tanpa berbayar. Ada Ustaz Nan, kita sedia nasi lemak seorang sebungkus? Tak ada. Anak karya datang, dan luar anak karya pun datang. Betul Ustaz Nan? Betul beli? Beli ada seorang luar karya datang. Dan kami dijemput oleh siapa? Oleh komuniti dalam masjid. Bukan saya pergi pecah pintu masuk kot belakang. Tak, saya dijemput. Dijemput baca khutbah. Ustaz Nan dijemput baca khutbah. Mengajar baca kitab. Ustaz Nan baca kitab Konsekuensi Mencintai Nabi. Itu tajuk dia. Saya mengajar buku hikmah di sebalik musibah. Tak ada habis musibah lama, musibah baru pula. Awak bapa jatuh tergolek. Kalau aku semayang tolak balak tadi dah. Tak ada balak dah dekat. Musibah. Ini semua nak memangkang lah ikhwan. Jadi saya tak ada apa-apa ya ikhwan. Alhamdulillah tak apa, kami hidup macam biasa. Ada live, kami buat live, kami baca kitab macam biasa. Dan kalau kami baca kitab ni ada tersalah, betul kalah. Ustaz Nan tiap-tiap malam baca buku Dr. Fadlan. Amalannya sikit, pahala yang banyak. Kalau Ustaz Nan tersalah baca, betul kalah. Nabi tersilap rakaat pun sahabat boleh. Ya. Pasal tu ya ikhwan, saya fikir saya nak mencadangkan kepada orang yang jaga hal-hal agama ni, daripada orang politik ke bukan politik, cuba ubah konsep ta'awun. Ta'awun ni maksud dia apa? Apa kekurangan awak, saya tampung. Apa kelebihan awak, saya ambil. Apa kelebihan Ustaz Nan? Ustaz Nan boleh baca kitab, Ustaz Nan boleh baca hadis, tapi apa kekurangan Ustaz Nan? Dia tak ada tauliah, kami tampung, bagilah. Ta'awun. Kita bila ada masalah, kita suka cari pendekatan bermusuh. Kita dengan tegasnya bagi tahu, jangan panggil 3 orang ni main masjid ni.
Jangan panggil, bergolak sorak. Kenapa tak ambil pendekatan ta'awun? Kami ni bukan komunis. Tak apa kan, ayat macam komunis pun tak apa, tak ada masalah. Negara demokrasi, kerajaan pun tebuk atap, tak ada apa-apa, it's okay. Tapi salah ke ta'awun? Konsep ta'awun salah ke? Panggil awak, kami dapati awak boleh bercakap, awak boleh baca kitab, cuma awak tak ada ilmu untuk berfatwa. Maka kami mencadangkan awak jangan mengeluarkan apa-apa fatwa, tapi awak continue dengan kitab awak. Di mana kurang awak, kami sempurna. Kami sebuah jabatan kerajaan, kami sempurnakan kekurangan awak. Kenapa tak ambil konsep tu? Saya fikir konsep tu lebih jelas, Ustaz Nan. Itu Quran katakan wa ta'awanu 'alal. Ada benda ikhwan saya tak tahu. Saya telefon Ustaz lah. Saya tanya Ustaz Nan. Kalau Ustaz Nan ambil sikap, aku tak mau beritahu lah. Hang memang tak tahu. Bila hang tak tahu, hang memang bodoh, hang memang tak erti. Jadi konsep tu bermusuh lah kita. Kalau Ustaz Nan kata lagu tu ayat ke saya akan rasa aku mana? Oh, siru, tak apa. Ada hari kan lagu dah keluar. Ada ubi, ada batas, ada hari boleh ku balas. Siapa menyanyi lagu ni? Saya bagi 2 saat. Cik Noma. Di mana lagu ni didendangkan? Bukan di night club, bukan di pub. Masa itu Zouk tak ada. Tidak. Di rumah? Bukan. Bukan. Di rumah Haji Mahfuz. Betul Haji Hafiz? Ya. Mahfuz bin Mahfiz. Betul? Ya. Malam tu Cik Noma tak boleh balik pasal dah larut malam. So Cik Noma punya manager pun tak boleh balik kan. Cik Noma menyanyi lagu ada ubi, ada batas. Yang Harun anak Cik Noma menyanyi lagu burung di luar rumah. Burung terbang. Sekali Cik Noma panggil Haji Mahfiz, tengok apalah bapak tak sosial langsung. Tak sosial kerana nila aku makan nasi bungkus 6 bulan. It's okay, it's no problem. Ambillah pendekatan ta'awun. Lebih-lebih pihak berkuasa, ambil pendekatan mesra rakyat, mesra para ustaz. Ubah. Kalau orang politik pun boleh ubah. 2 parti yang bermusuh boleh memerintah sebuah negara dalam masa yang sama ketika mereka ubah konsep daripada tahaluf siasi kepada ta'awun siasi. So kita pun boleh ubah konsep kita. Jadi ikhwan, inilah yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah ikhwan kita sambung, kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pengetahuannya daripada orang lainnya. Tengok ikhwan, penulis beritahu kenapa hal-hal hati ni kena ambil daripada Nabi, kerana Nabi lebih tahu daripada orang lain. Nabi lebih tahu daripada orang lain. Ini penulis dah bagi penjelasan. InsyaAllah kita berhenti di situ. Ustaz, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan kita akan jawab hari ni kita Cuba baca Ustaz bentuk soalan tu. ada 3 soalan. Ya. Soalan yang pertama. Soalan pertama Ustaz. Ya. Soalan di antara sayyid istighfar dan doa agung, dalam bracket doa kecintaan menghilangkan kesedihan, dia tutup bracket yang mana lebih dituntut membaca kerana fadilatnya tinggi. Ya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ikhwan, Sayyidul Istighfar dia berkaitan dengan istighfar dan taubat. Adapun doa yang Nabi sebut anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi fi qalbi, itu Nabi sebut untuk menghilangkan sedih dan gelisah. Dia bukan berkaitan dengan istighfar. Yang tu kita jadikan dia sebagai doa kita untuk menghilangkan gelisah, kerisauan dalam hidup. Macam zaman macam ni lah kan, bila apa tadi ni kan, bila ada sesuatu berlaku pada kita, tak ada duit, kita sedih, kita gelisah, kita baca doa ni.
kita baca doa yang Nabi sebut tadi tu, doa menghilangkan gelisah. Baca. Itu dalam bab lain. Doa tu dengan doa Sayyidul Istighfar, kita jangan diletak dia setara. Sayyidul Istighfar dia tinggi. Dia minta pengampunan dosa. Sampai Nabi kata, siapa baca Sayyidul Istighfar ni dengan hati yang yakin, kalau dia baca pada waktu pagi dan dia mati, tak ada benda boleh menghalang dia masuk ke syurga. Mereka dia ahli syurga. Dia baca pada waktu malam, tak sampai pagi besok dia dah mati, maka dia adalah ahli syurga. Dia baca dengan yakin, Nabi kata. Ni Abu Ya'la Shaddad bin Aus dengar tu terkejut dia. Jadi itu dalam bab istighfar. Untuk beristighfar, eloklah kita baca yang tu. Tapi yang ni untuk merawat hazan dan ham, bimbang, benda akan datang. Kan macam kita lah, tengok anak kita hari bersalin, dah tarikh nak bersalin tu dah macam apa, lepas kan, tapi dia tak, dia malah bimbang. Baca doa tu, baca doa tu, baca doa. Allahumma inni abiduka wa banu abduka wa banu abiduka nasiyati apa biyadika nasiyati. Baca doa sampai habis. Itu melainkan kita baca, Allah akan rawat kesedihan dan kegelisahan kita. Begitu respon saya. Wallahu taala a'lam. Target tu jannah. Wow, target tu jannah. Masya-Allah. So soalan mudah Ustaz. Ya. Surah apa yang boleh kita yang boleh kita hayati untuk taubat, macam Ustaz cakap dari pandangan ulama hari Isnin hari itu, contoh surah. Terima kasih. Ni soalan daripada Daniel Mastaman. Sahabat Dana, saya akan jawab pada hari Jumaat. Boleh sahabat? Pasal apa? Pasal masalah masa kan. Jadi saya akan jawab lah. Pasal kalau panjang sangat pun nanti orang tak tengok pula bicara hati. Orang nanti kata ni bicara otak apa kat depa. Saya akan jawab insya-Allah. Soalan nombor 3. Ya. Salam Ustaz. Daripada Ummu Nazir. Setakat tahu dan yakin akan tauhid rububiyah dan asma ada asma sifat, cukup tak untuk kenal Allah? Masya Allah. Ini soalan baik kepada soalan Ummu Nazir. Ummu Nazir. Masya Allah. Saya ingat lagi Ummu Nazir pernah tanya satu soalan masa PKP yang awal, sekitar bulan 4. Saya ingat lagi Ummu Nazir, sahabat Milan, Otai tu. Otai. Abu Haq. InsyaAllah saya akan jawab dua soalan tu pada hari Jumaat. Dan insyaAllah saya akan jawab bersama dengan Tuan Guru saya, Al-Fadhil Ustaz Adnan Sa'ad. Itu janjilah. Maka tak boleh dimain-mainkan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.